Seterusnya, saya akan menyambung pembentangan mengenai manhaj tafsir Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Jadi, mari kita kenali siapakah yang digelar Abdullah ibn Abbas ini. Nama lengkapnya ialah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau merupakan anak kepada bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Abbas. Ibunya bernama Lubabah Al-Kubra binti Al-Haris Al-Hilaliyah, iaitu saudari isteri Rasulullah yang bernama Maimunah binti Al-Haris. Beliau lahir ketika umat Islam dikepung di sebuah lorong, iaitu 3 tahun sebelum hijrah. Lalu beliau meninggal di Taif pada tahun 68 hijrah dalam usia 70 tahun. Beliau diberi gelaran tinta dan lautan kerana ilmunya yang banyak dan beliau menjadi tempat bertanya tentang soalan-soalan fatwa, fiqh, hadis dan tafsir. Selain itu, beliau memiliki kelebihan dalam tafsir dan takwil sehingga beliau juga turut digelar tinta umat dan penterjemah Al-Quran. Abdullah ibn Abbas terkenal sebagai seorang sahabat yang sangat cerdas, alim dan memiliki banyak keunggulan. Antara faktor terpenting dalam kecerdasannya ialah yang pertama, fitrahnya dari segi kepintaran, kecerdasan, kekuatan berfikir serta kemampuan untuk menghasilkan idea-idea yang bernas. Yang kedua, beliau membesar di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sering berinteraksi bersamanya ketika remaja sehingga sering mendengar dan menerima pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga telah menyaksikan pelbagai kegiatan dakwah dan kejadian serta mengambil pelajaran dan ilmu darinya. Yang ketiga, doa khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya agar Abdullah ibn Abbas diberi kefahaman agama dan ilmu mentakwil Al-Quran, di mana Allah mengabulkan doa Rasulullah sehingga Ibnu Abbas menjadi sahabat yang paling faqih dalam agama dan lebih berkemahiran dalam menafsirkan Al-Quran. Yang keempat, beliau sentiasa bergaul bersama para sahabat yang dewasa dan telah berusia untuk mempelajari ilmu yang belum diterimanya lagi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana ketika Rasulullah wafat, Ibnu Abbas baru sahaja berumur 13 tahun. Yang kelima, ketekunan dan kebiasaan Ibnu Abbas dalam belajar, di mana beliau sudah terbiasa belajar dari kecil sehingga Allah memberinya ilham dan kemudahan. Dan keenam, beliau menguasai bahasa Arab dan syair serta mempunyai pengetahuan yang sangat luas dalam ilmu berdebat. Seterusnya, kita pergi kepada manhaj tafsir Abdullah ibn Abbas. Yang pertama, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Ibnu Abbas mentafsirkan kalimah wus'aha membawa maksud dalam surah Al-Baqarah, Hajj dan Taghabun, iaitu kemudahan, berkemampuan dan tidak membebankan. Dan ayat ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah kepada hamba-hamba yang beriman dalam melaksanakan urusan agama. Yang kedua, tafsir Al-Quran dengan sunnah Nabi. Contohnya, Ibnu Abbas menafsirkan ayat dalam surah Al-Ma'idah ayat 41 yang ditujukan kepada golongan Yahudi dengan sikap-sikap mereka, iaitu sikap yang berbolak-balik dan sikap suka meminda hukum ayat mengikut kesesuaian dan cita rasa mereka. Manhaj yang ketiga ialah tafsir Al-Quran dengan syair-syair Arab. Contohnya, dalam surah Al-Ma'idah ayat 35, kalimah Al-Wasilah itu ialah hajat atau permintaan. Yang keempat, manhaj tafsir Al-Quran dengan ijtihad dan pengajarannya. Seperti contoh, tafsir ayat surah An-Nas. Lalu Ibnu Abbas berkata, ayat ini menunjukkan tentang hampirnya kewafatan Nabi SAW yang diberitahukan kepadanya. Dan manhaj yang terakhir ialah memurnikan ayat Al-Quran yang berlaku pertembungan. Ibnu Abbas menerangkan surah Mukminun ayat 101 iaitu merujuk kepada tiupan sangkakala yang pertama, di mana apabila masuknya tiupan sangkakala yang kedua, barulah mereka saling bertanya-tanya berdasarkan surah Saffat ayat yang ke-50. Maka begitulah cara Ibn Abbas memurnikan antara dua ayat tersebut. Seterusnya, terdapat dua buah buku tafsir yang disandarkan kepada Ibn Abbas. Salah satunya ditolak dan yang lainnya sahih dan diterima. Buku yang ditolak adalah Tanwir Al-Miqbas min Tafsir Ibn Abbas. Dan buku yang diterima iaitu yang sahih adalah Kitab Tafsir Ibn Abbas yang biasa disebut Syahifah Ali bin Abi Talhah an Ibn Abbas fi al-Tafsir. Jadi inilah riwayat tafsir yang sahih dari Ibn Abbas yang diriwayatkan dan dinukilkan melalui jalur yang terkuat dari Ibn Abbas, iaitu jalur Muawiyah bin Shalih bin Ali bin Abi Talhah dari Mujahid dari Ibn Abbas.